Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada berita harian. PM umum pelbagai bantuan RM150 untuk semua murid pada Januari. Kuala Lumpur, Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan beberapa bantuan bagi minimumkan impak kenaikan kos sara hidup yang perlu ditanggung rakyat. Perdana Menteri mencadangkan perkara itu ketika membentangkan RUU kumpulan wang disatukan pembelanjaan masuk akaun 2022 di Dewan Rakyat hari ini. Bagi mengatasi isu generasi tercicir ekoran pandemik COVID-19, beliau berkata kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan bernilai RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada Januari 2023. Katanya, adalah penting untuk mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya. Selain keperluan pembelanjaan, rancangan makanan, tambahan RMT dan pembelian buku teks. Golongan belia juga memerlukan kelangsungan peluang pekerjaan bagi meraih rezeki dengan diorang pelaksanaan gaji antara RM15 ringgit sehingga 2000 RM2100. Kerajaan akan menyediakan tawaran 50.000 peluang kerjaya secara kontrak termasuk 35.000 oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC melalui program My Step untuk tahun depan. Selari pengumuman awal saya selaku Perdana Menteri, isu kos sara hidup adalah keutamaan. Maka adalah penting RUU ini diluluskan bagi membolehkan penyaluran bantuan kebajikan masyarakat kepada isi rumah miskin, warga emas, dan orang kelainan upaya. OKU katanya, Perdana Menteri antara lain turut mengumumkan bantuan tunai ringgit yang dilaksanakan sebelum ini akan diteruskan dengan bayaran bantuan tunai rakyat fase 1 akan disalurkan lebih awal yaitu pada Januari 2023. Katanya, bayaran fase 1 akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan RM2 bilion membabitkan kaedar RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 untuk penerima bujang. Selain berharap ia akan membantu meringankan beban tanggung jawab ditanggung rakyat ketika ini, kerajaan akan terus memastikan kebajikan pekebun kecil getah walaupun musim tengkujuh. Setakat ini kerajaan telah pun menyalurkan bantuan musim tengkujuh BMT bagi November dan Desember ini dengan bantuan keseluruhan RM600 kepada hampir 320.000 pekebun kecil getah. Sukacita, sebagai tambahan kerajaan bercadang menyalurkan bantuan tambahan sebanyak RM200 kepada pekebun kecil getah Januari ini. Kerajaan Perpaduan amat berterima kasih kepada kesungguhan tidak berbelah bagi anggota awam dalam menyampaikan perhikmatan terbaik kepada rakyat. Kerajaan memang silih berganti, tetapi penjawat awam kekal setia dan dedikasi demi negara, katanya. Perdana Menteri berkata, kerajaan juga bersetuju memberikan kenaikan gaji tahunan tambahan khas 2023 bernilai RM100 ringgit kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Beliau berkata kerajaan juga bersetuju memberikan bantuan khas keuangan kepada 1,3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah bernilai RM700 ringgit manakala RM350 bagi jutaan pusara. Selanjutnya, RUU ini juga penting dalam mendapani musibah banjir, meneladani
bencana banjir sebelum ini. Rakyat tak boleh lagi diheret dengan kelewatan kerajaan menghulur bantuan dan pertolongan. Jadi adalah penting untuk bertindak proaktif dan menggerakkan usaha segera dalam memastikan pengurusan bencana banjir yang teratur segera dan berkesan. Ketika ini Rp 400 juta sudah disalurkan kepada agensi pengurusan bencana negara NEDME sebagai kesiapan siang awal di kawasan banjir. Berbagai agensi kerajaan sudah berada di lapangan bagi menggerakkan jentera untuk membantu rakyat. Kerajaan memberi jaminan akan menyediakan sumber keuangan tambahan jika perlu bagi memastikan kelancaran pengurusan banjir, katanya. Mengenai tata kelola proyek rencangan tebatan banjir RTB bernilai Rm 15 bilion, Anwar berkata sebanyak 28 daripada 39 proyek membabitkan dana bernilai hampir Rm 14 bilion yang dipohon Kementerian Alam Sekitar dan Air sebelum ini diluluskan secara rundingan terus. Beliau bagaimanapun mempersoalkan rasional proyek RTB yang berskala besar itu diputuskan secara tergesa-gesa melalui rundingan terus. Walaupun pelaksanaan proyek berkenaan adalah bagi jangka panjang, yaitu hingga 2023 sehingga 2030. Saya ingin tegaskan kerajaan perpaduan tidak mempersoalkan kepentingan proyek RTB yang juga gusar ialah duit rakyat sebegini banyak dibelanjakan dengan begitu mudah dan cepat sekali. Maka saya telah meminta Kementerian Keuangan MOF menilai semua proses penolehan dipercayai rapat menjimatkan sekurang-kurangnya Rm 2 bilion yang boleh diagihkan semula untuk kesejahteraan rakyat. MOF bersama kementerian berkaitan akan memastikan aspek teknikal proyek mengambil kira pandangan pakar bagi memastikan pembelanjaan yang besar ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat, katanya.